Kita dicinta ilmu menggunakan kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan juga Kiamat yang merupakan terjemahan kepada kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, sebuah kitab karangan Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi, ulama tafsir yang begitu terkenal sekali, berasal dari Spanyol dan meninggal dunia di Mesir, dan dia telah menulis buku ini, diterjemahkan oleh pihak Al-Hidayah House of Publishers Sdn Bhd, buku setebal 1121 halaman. Baik, kita hari ini insya-Allah akan membincangkan satu tajuk yang saya kira tajuk di akhirlah di dalam bab Al-Mizan. Kita dah dalam beberapa siri yang lepas-lepas kita banyak membahaskan tentang neraca timbangan. Hari ini insya-Allah kita di penghujung tajuk Al-Mizan, tentang beberapa lagi elemen yang perlu dibahaskan berdasarkan kitab kita ini. Cuma pada pertemuan yang lalu, kita ada membahaskan sedikit tentang persoalan Ashabul A'raf ataupun golongan Al-A'raf, the residents of Al-A'raf, yang mereka akan duduk di satu tempat tinggi, pertengahan antara syurga dan juga neraka. Yang mana mereka ini duduk di tengah-tengah, dan Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 46, lam yadkhuluha wahum yatma'un. Surahul Azim. Dan mereka itu tak masuk surga, namun dalam keadaan mereka sangat teringin nak masuk surga. Setelah kita bahaskan ada di kalangan mereka itu adalah para nabi, ada yang kita bahas kita lepas pada perbincangan lepas kita bahaskan mereka ni terdiri daripada orang-orang saleh, ada orang yang amalan pahala dan dosanya sama banyak. Lalu timbul beberapa pertanyaan daripada para pecinta ilmu kita. Adakah mereka ini akan duduk di situ tak pergi ke mana-mana? Jawapannya tidak. Pada gilirannya nanti, mereka akan dimasukkan juga ke dalam syurga. Seperti mana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kerana dalam Al-Quran, surah Al-A'raf juga ayat 49, Allah Ta'ala berjanji, udkhulul jannata la khaufun alaihim wala antum tahzanun. Dan masuklah kalian semua ke dalam syurga, tidak ada ketakutan lagi bagi kamu, dan janganlah kamu ini bersedih hati. Ini juga yang ditafsirkan oleh As-Suddi. Jadinya pada hujungnya nanti, orang-orang yang Al-A'raf juga akan masuk syurga. Tapi dia tak sama dengan orang, ya. Dan Ashabul A'raf juga, atau the residents of Al-A'raf ini, satu kelebihan mereka, mereka juga antara golongan yang dijanjikan syafaat oleh Nabi SAW. Ada satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan, as-sabiqu bil khairati yadkhulul jannata bighairi hisabin wal muqtasidu yadkhulul jannata bi rahmatillah wa zalimu li nafsihi wa ashabul a'raf yadkhulul jannah bi syafaati Muhammadin. Apa artinya? Orang-orang yang berlumba-lumba untuk buat kebajikan, maka mereka akan masuk syurga tanpa hisab. Orang yang pertengahan memasuki syurga dengan rahmat dari Allah. Orang yang menzalimi diri mereka sendiri, dan orang yang ashabul a'raf, maka ini adalah orang yang masuk syurga dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Hadis ini boleh rujuk dalam Mu'jam Al-Kabir Lit-Tabrani jilid yang ke-9 nombor 11292. Jadi jangan susah hati. Cuma ada kaitan Ashabul A'raf dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu amalan yang memberatkan Al-Mizan. Sebab nanti dalam ramai-ramai grup Ashabul A'raf ini, orang yang paling berat sekali timbangannya diberikan keistimewaan untuk keluar lebih cepat daripada Bukit Al-A'raf itu. Dia ada kaitan. Orang ni pahala dengan dosa sama, markah 50-50. Apa macam mau masuk surga? Jadi dia akan semak pula nanti ada atau tidak amalan yang boleh memberatkan timbangan kita itu. Kalau ada walaupun sedikit, dia letakkan, nanti jatuh dacing kita amalan baik, piup, automatik masuk dalam surga. Jadi amalan memberatkan Al-Mizan, ini juga satu tajuk yang mustahak untuk kita fahami. Manalah tahu kot-kot ada di kalangan kita ni esok jadi Ashabul A'raf. Mudah-mudahan tajuk ini boleh memberi panduan. Baik, kita mulakan.
Muka surat 502. Ibnu Al-Mubarak menyatakan bahawa Abu Bakar Al-Huzali meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair, daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, pada hari kiamat manusia dihisap. Siapa lebih banyak kebaikannya dari keburukannya, meskipun hanya satu, dia akan masuk ke syurga. Siapa yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, akan masuk neraka. Allah berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang berjaya. Barang siapa ringan timbangannya, iaitu kebaikannya, maka mereka itulah orang yang rugi. Mereka kekal dalam neraka Jahannam. Surah Mukminun ayat 102, 103. Kemudian dia berkata, Al-Mizan menjadi berat atau ringan dengan amalan sebesar biji benih. Dia berkata, siapa yang berat kebaikan dan keburukannya, maka menjadi penduduk Al-A'raf. Ini kalau dia balance lah. Ka'ab Al-Ahbar berkata, ada dua orang lelaki yang ketika dia di dunia, mereka ni berkawan. Salah seorang berjalan menemui sahabatnya yang sedang berjalan menuju neraka. Maka sahabatnya pun kata kepada dia, demi Allah, tidak ada yang tinggal padaku kecuali satu kebaikan yang akan menyelamatkanku. Ambillah wahai saudaraku, mungkin kamu akan selamat dan kita akan menjadi penduduk Al-A'raf. Allah lalu memerintahkan mereka berdua masuk ke dalam syurga. Wah, ini sahabat dunia akhirat lah. Ya, sahabat dunia akhirat. Atas dunia mereka ini berkawan, bersaing, berodong, begitu rapat sekali. Jadi bila meninggal, alam kiamat nanti, kawan ni seorang ni kaki semayam masjid tak tinggal, masuk surga lah. Kawan dia masih hoha lah, walaupun baik tapi dia cari hidup lain-lain. Jadi hari kiamat esok, dia masuk ke azab neraka lah. Tapi kawan yang baik ini, bila dia nampak kawan dia diseret masuk dalam neraka, dia pun beritahulah kepada malaikat penjaga. Ini macam, saya punya kawan kasih keluar. Apa you boleh tolong sama dia? Dia ni timbang tak ada kebaikan, dosa banyaklah dia. Beginilah bang, saya ada lagi pahala lah. Tapi ni pahala pun kota saya saja. Kalau saya kasih orang, saya pun dah tak ada mau berat timbangan lah. Tak apalah, ini member punya pasal, kasih sama dia lah saya punya pahala ini. Dek kerana usaha kawan ini tadi nak menyelamatkan kawannya daripada neraka, lalu kedua-duanya itu diperintahkan oleh Allah layak masuk surga. Ini kisah daripada Ka'ab Al-Ahbar. Ini yang orang panggil kasih sayang membawa ke surga, ya. Kemudian Abu Hamid ataupun Imam Al-Ghazali menyatakan dalam Kashful Ulum Al-Akhirah, seorang lelaki dibawa pada hari kiamat, namun dia tidak mempunyai satu kebaikan yang memberatkan timbangannya yang sama berat antara amal baik dan amal buruk. Dengan rahmatnya, Allah Ta'ala berfirman, carilah orang yang memberi kamu satu kebaikan, agar aku memasukkan kamu ke syurga. Lelaki itu pun pergi mencari ke seluruh penjuru alam, tapi dia tidak mendapatkan seorang pun yang memberinya, kecuali mereka akan berkata, kalau saya berikan, maka timbangan saya pula berkurangan, sedangkan saya perlukan saya punya timbangan ini. Maka lelaki itu menjadi putus asa. Lalu ada seorang lelaki bertanya, awak ni cari apa? Dia pun menjawab, saya mencari satu kebaikan. Saya dah pergi kepada satu golongan yang mempunyai 1000 kebaikan, tapi mereka semua kedekut. Lelaki yang bertanya itu pun kata kepada dia, aku telah bertemu dengan Allah dan tiada yang kudapati dalam lembaran amalku kecuali hanya satu saja kebaikan. Aku fikir itu tidak bermanfaat bagiku, maka ambillah sebagai pemberianku kepadamu. Lelaki itu pun pergi dengan riang gembira. Lalu Allah Ta'ala berfirman, mengapa kamu? Sesungguhnya Allah lebih tahu, tapi Allah saja tanya, kenapa kamu ni? Lelaki itu menjawab, wahai tuanku, urusanku tadi beginilah, dia cerita panjang. Lalu Allah pun memanggil lelaki yang telah memberi kebaikannya itu tadi dan berfirman kepadanya, kemuliaanku lebih luas daripada kemuliaanmu. Ambillah tangan saudaramu dan masuklah kamu semua berdua ke dalam surga. Jangan main-main. Kita esok di padang mahsyar, amalan dah tak banyak. Bila cek-cek pula
tinggal barangkali dalam 10 gram je lagi diperlukan untuk memberatkan timbangan baik kita. 10 gram saja. Kalau dapat itu 10 gram, wah, masuk surga. Jadi malaikat pun kasih can, awak ni dah border ni. Macam ni lah. Awak pergi cari siapa-siapa yang boleh donate dia punya pahala. Pergi cari. Kita pun serata penjualan. Bang, bagi satu pahala bang. Mana boleh, saya ni je lah tinggal. Saya bagi awak apa tinggal daripada saya. Jumpa orang ni ada 1000 pahala. Haji, bagilah tu. Tak boleh, saya nak surga paling tinggi. Bagi awak, downgrade lah surga saya. Akhirnya tak ada orang bagi. Kecuali ada satu mamat ni. Cik cari apa? Saya ni cari orang nak turun tambah 10 gram je lagi saya punya mizan ini. Tak apalah, saya pun ada ngam-ngam 10 gram. Ni kalau saya bagi ni, saya pun cari macam awak juga. Tak apalah, awak seksian tengok kulu kilih. Ambil lah begini. Jadi orang ni gembira lah masuk surga. Tuhan tanya, gembira apa ni? Orang tadi begini. Begitu. Panggil mana lelaki tadi. Akhirnya dua-dua sekali masuk dalam syurga Allah. Ini gambaran yang diberikan dalam kitab kita ini. Orang kesana kemari nak mencari amalan untuk memberatkan al-mizan. Banyak kita akan bahaskan. Namun saya kita berehat dulu seketika. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di dalam Cinta Ilmu, Akidah dan Falsafah. Hari ini kita membahaskan satu tajuk yang juga mustahak berkenaan Al-Mizan, iaitu amalan-amalan yang boleh memberatkan Al-Mizan kita. Yang pertama diuraikan oleh Tuan Kitab, muka surat 503 ini, ialah amalan yang boleh memberatkan Al-Mizan kita adalah sumbangan daripada orang ramai. Bukan sumbangan banjir je kat dunia ni. Dia akhirat pun dia ada memberi sumbangan juga. Tetapi yang memberi sumbangan ni memang orang baik betul lah. Sebab berapa ramai orang ada amalan yang pahala banyak, orang minta dia tak bagi. Sebab dia kata, saya di dunia saya ibadat sungguh-sungguh, saya nak pastikan saya dapat syurga sekali dengan Nabi. Kalau saya bagi satu kota pada awak, saya sudah kurang, nanti saya downgrade, tak dapat business class. Duduk ekonomi saja, duduk kat sayap pula tu. Jadi saya tak nak, saya memang berusaha sungguh kumpul poin supaya dapat yang paling depan. Ramai orang begitu. Tapi nanti ada satu orang, dia kata, tak apalah, saya ni pun amalan saya sikit, tak banyak mana. Ambil lah dekat awak. Jadi kerana dia bagi, dua-dua sekali masuk syurga. Disambung lagi. Demikian juga dengan seseorang yang timbangannya sama berat. Allah Ta'ala pun berfirman kepadanya, kamu bukan penghuni syurga dan kamu bukan penghuni neraka. Maka pemilik lembaran itu lalu meletakkan lembarannya yang bertulis kata-kata cis pada piring timbangan dan beratnya melebihi kebaikannya. Kerana kalimat itu adalah perkataan derhaka kepada ibu bapa yang beratnya seberat gunung di dunia. Lelaki itu lalu diperintahkan masuk ke neraka. Namun lelaki itu minta dikembalikan kepada Allah. Maka Allah berfirman, kembalikan dia. Lalu Allah berfirman kepadanya, wahai hamba yang derhaka, mengapa kamu minta untuk kembali kepadaku? Lelaki itu jawab, wahai Tuhanku, aku melihat bahawa aku menjadi penghuni neraka. Meskipun perkara itu sudah pasti bagiku dan aku derhaka kepada ayahku, kerana melihat ayahku juga menjadi penghuni neraka, maka tambahlah sesaan bagiku dan selamatkanlah ayahku daripada neraka. Allah Ta'ala seakan-akan ketawalah mendengar dan berfirman, di dunia kamu derhaka kepada dia dan di akhirat kamu buat baik kepadanya. Ambillah tangan ayahmu, masuklah kamu berdua ke dalam surga. Wah, ini anak memang pandai betul lah. Atas dunia dia lawan dia punya ayah. Jadi nanti di akhirat nanti dia tak boleh masuk surga lah. Sebab dalam rekod belah kiri dia ada tulis dia punya ayat yang dia maki ayah dia dulu. Dalam Tuan Kitab ni sebut, dia kata pada ayah dia, cheese. Cheese bukan keju tu. Ini cheese yang cheese. Itu macam dia melawan ayah dia. Jadinya skrip itu, malaikat tulis satu-satu macam Hansard Parlimen jugalah. Dia tulis cheese ayahku. Cheese apa. Jadi nanti perkataan cheese ini, dialah yang paling memberatkan timbangan jahat dia. Jadi Mamat ini masuk neraka. Dalam perjalanan dia masuk neraka, dia nampak rupa ayah dia pun sama kong kali kong masuk neraka macam dia juga, tengah kena seksa. Lantas dia beritahu malaikat, boleh tak Tuan, saya nak menghadap Allah sekejap saja. Sekejap saja. Boleh tak jumpakan saya balik? Jadi jumpa balik dengan Allah. Apa saya? Tadi sudah masuk, mau jumpa apa hal?
Tuhan, saya nampak saya punya ayah di dalam, itu kena seksa. Boleh tak dia punya seksa tu kasih double sama saya? Biarlah saya susah tak apa. Jangan seksa ayah saya itu macam. Allah begitu kagum. Wah engkau, atas dunia kau lawan kau punya bapa, akhirat kau baik betul. Ini macam kau bawa ayah dua-dua masuk surga. Dengan rahman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini amalan-amalan yang boleh memberatkan timbangan. Kita pergi muka surat 498. Kena undur balik ya. Dah banyak kali sebut dah. Kitab ni pelik sikit susunannya itu. Baik. Amalan memberatkan Al-Mizan, surat 498. Rasulullah SAW bersabda, antara orang yang akan diberatkan Al-Mizannya adalah orang yang dikeluarkan untuknya Al-Bitaqah. Al-Bitaqah, kita dah pernah bincangkan hadis ini, nanti saya akan uraikan lagi dalam pertemuan kita, iaitu satu kad, macam kad kecil saja yang tertulis kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini satu. Orang yang akan diberatkan timbangannya adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nanti saya akan terangkan lagi. Muka surat 499. Boleh juga dikatakan bahawa syahadah adalah iman setiap mukmin yang menambah kebaikannya. Imannya ditimbang seperti semua kebaikan dan imannya memberatkan keburukannya sebagaimana dinyatakan dalam hadis. Dia akan dimasukkan dalam neraka untuk membersihkan dirinya daripada dosa dan kemudian dia dimasukkan ke syurga. Menurut pandanganku, pandangan Tuan Kitab, meneliti keterangan tersebut memerlukan dalil orang yang akan mengeluarkan nas yang dinyatakan dalam ayat dan hadis bahawa orang yang berat timbangannya akan selamat, dia meyakini syurga dan dia mengetahui bahawa dia tidak masuk neraka setelah itu. Jadi yang pertama kata Tuan Kitab, amalan yang boleh memberatkan timbangan surat 498 adalah kalimat yang kita panggil tahlil. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ataupun la ilaha illallah sahaja. Itu kalimat tahlil. Yang kedua, surat 499, amalan yang memberatkan Al-Mizan adalah akhlak. Akhlak. Diriwayatkan daripada Abu Darda dalam hadis Hasan Sahih bahawa Rasulullah SAW bersabda, tiada sesuatu yang diletakkan pada Al-Mizan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Seterusnya pada muka surat 500, amalan ketiga yang boleh menyebabkan kita ini diberatkan mizan timbangan kita adalah berselawat, ya. Dinyatakan dalam hadis daripada Samurah bin Jundub bahawa Rasulullah SAW bersabda, aku melihat seorang lelaki daripada umatku yang ringan timbangannya pada Al-Mizan, lalu datang selebihnya yang memberatkan Al-Mizan. Ini adalah dalil amal soleh yang menunjukkan keutamaan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang ini dalam musim-musim orang banyak mengadakan sambutan Mauludur Rasul. Saya rasa dan saya kira di tempat para pecinta ilmu sekalian pun, mungkin malam ni, hujung minggu ni banyak diadakan ceramah-ceramah, forum-forum. Ialah walaupun kita merasakan alah ceramah yang tu jugalah penceramah cerita Nabi lahir, irhasat, mukjizat, Nabi dengan isteri, Nabi dengan anak-anak, dah hafal dah semua cerita Nabi tu. Memang, tapi kita pergi majlis Mauludur Rasul ini bukan masalah nak dengar ceramah sangat. Nak berselawat tu yang pentingnya. Nak berselawat tu penting. Sebab itu saya menyuruhlah kepada seluruh penganjur-penganjur majlis sambutan Mauludur Rasul, ceramah-ceramah juga. Selawat ini jangan ditinggalkan. Kalau majlis maulid tak ada selawat, apa cerita, kan pelik namanya tu. Misalnya dia orang Melayu, kalau Mauludur Rasul 12 Rabiul Awal, 3 perkara wajib ada. Pertama, syarahan. Yang kedua, marhaban. Yang ketiga, makan. 3 ni kena ada. Tak ada 3-3, bukan majlis maulid namanya. Ada setengah tempat dia buat syarahan saja, tak ada marhaban, tapi ada makan. Ada setengah tempat buat marhaban saja, tak ada syarahan, tapi ada makan.
Ada setengah tempat tak ada syarahan, tak ada marhaban, ada makan, ada. Ada setengah tempat tiga-tiga, tak ada. Tak apalah, itu prinsip masing-masing. Tapi kena ada selawat. Sebab kadang audiens yang datang, masa itulah peluang dia dapat berselawat. Berdiri, pegang kertas ramai-ramai. Dia bukannya hafal, dia baca. Sallallahu ala Muhammad. Bila lagi nak amalkan? Jadi majlis maulid atau majlis maulud ini kita pergi bukan sebab ceramahnya itu sangat. Ceramah pun ceramah lah. Majlis selawat tu kita nak. Sebabnya salah satu golongan yang diberatkan amalan kebaikan di Al-Mizan nanti adalah orang yang banyak berselawat. Yang keempat, apa kata tuan kitab? Amalan boleh memberatkan mizan. Ziarah kubur. Al-Qushairi berkata dalam tahbir karangannya, aku bermimpi melihat sebahagian mereka di akhirat. Aku tanya, apa yang dilakukan oleh Allah kepada kamu? Dia jawab, kebaikanku ditimbang. Namun, keburukanku lebih berat daripada kebaikan. Lalu datanglah satu pundi dari langit dan jatuh pada piringan timbangan kebaikan. Sehingga beratlah ia dan terbukalah pundi itu. Ternyata di dalamnya ada segumpal tanah yang aku letakkan di kubur seorang Muslim. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, ziarah kubur boleh juga memberatkan Al-Mizan. Yang kelima, apakah amalan yang boleh memberatkan Al-Mizan? Iaitulah mengajar. Mengajar, ya. Dinyatakan oleh Abu Umar dalam Jami'ul Bayan Al-Ilmi dengan riwayat daripada Hammad bin Zaid, daripada Abu Hanifah, daripada Hammad bin Ibrahim. Mereka tatkala mengulas firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Surah Al-Anbiya ayat 47. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka sesiapa pun tidak rugi walau sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, kami pasti akan berikan pahala. Cukuplah kami yang buat perkiraan. Ulama berkata, dibawa amal seorang, lalu diletakkan di piring timbangan pada hari kiamat. Namun ianya ringan. Lalu dibawa sesuatu yang menyerupai awan yang diletakkan pada timbangannya. Sehingga timbangan itu menjadi berat. Lalu dikatakan kepadanya, tahukah kamu apa itu? Dia jawab, tidak. Lalu dikatakan padanya, ini adalah keutamaan ilmu yang telah kamu ajarkan kepada manusia atau yang serupa dengan itu. Sebab itu kepada para guru dan pendidik di luar sana yang sedang menonton siaran ini, berbanggalah kita melakukan pekerjaan menjadi pendidik dan mengajar ini, sebab kita akan dijanjikan pahala oleh Allah yang mana boleh memberatkan mizan kita, mudah-mudahan. Baik saudara, selain daripada apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya ini, ada juga beberapa pandangan-pandangan para ulama tentang apa sahaja yang ditimbang yang boleh memberatkan amalan kita. Namun disebabkan kita ni di penghujung tajuk Al-Mizan, suka saya ulang kembali apa yang telah kita bahaskan. Al-Mizan ini yang kita nak ditimbang macam dacing ini. Jadi apa benda yang Allah akan timbang? 3 perkara yang Allah akan timbang. Pertama sekali, amalan kita. Allah timbang. Yang kedua, Allah akan timbang kita ni sendiri, orangnya sendiri akan ditimbang. Yang ketiga akan ditimbang kita punya buku, report card kita akan ditimbang. Jadi ada 3 perkara yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap satu ada perbezaan. Apakah perbezaannya? Saya akan terangkan lepas ini, kerana kita akan berehat dulu seketika, kembali nanti. Alhamdulillah, kembali kita bertemu cinta ilmu, akidah dan falsafah. Sedar ataupun tidak, kita telah pun berada di penghujung pertemuan kita pada hari ini, membahaskan tentang amalan yang boleh memberatkan Al-Mizan.
Kita nak tutupkan begini. Kita nanti bila nak ditimbang, 3 perkara Allah akan timbang. Pertama, Allah akan timbang amalan kita. Amalan baik dengan amalan buruk ditimbangkan. Yang kedua, Tuhan timbang kita ni sendiri. Berapa kilogram semua ditimbangkan. Yang ketiga, kita punya report card. Buku catatan file kita. File folder kita itu akan ditimbang. Semuanya kita dah bahaskan. Kalau yang amalan baik dan buruk, itu pastilah dalam ayat Quran yang terkenal dalam surah Al-Zalzalah. Ayat 6 hingga 8. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada hari itu, Tuhan sebut, manusia keluar daripada kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam. Dan mereka akan diperlihatkan balasan pada mereka. Siapa buat kebaikan sebesar zarah, sebesar atom, maka dia akan lihat balasannya. Siapa yang buat jahat sebesar atom, sebesar zarah, pun dia akan lihat balasannya juga. Jadi dah jelas. Nabi juga bersabda, kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani alal lisan saqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa Nabi sebut? Abu Hurairah kata dia dengar Nabi pernah bersabda, 2 kalimat dicintai oleh Allah, ringan pada mulut tapi sangat berat di timbangan al-mizan, iaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang pertama, amalan kita akan ditimbang. Baik dan buruk sama saja. Yang kedua, report card, catatan kita akan ditimbang. Hal ini berdasarkan satu hadis bitaqah yang sangat masyhur yang pernah kita bahaskan. Nanti saya akan ulaskan lagi. Yang ketiga akan ditimbang adalah kita sendiri, orangnya akan ditimbangkan. Imam Al-Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innahu la ya'tir rajulul azim as-saminu yaumal qiyamah la yazinu indallahi janaha ba'udatin. Sesungguhnya pada hari kiamat akan datang seorang yang gemuk dan juga besar. Kemudian dia ditimbang, Nabi sebut. Ternyata beratnya di sisi Allah tidak lebih berat daripada sehelai sayap nyamuk. Maka baginda pun berkata, bacalah, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Surah Al-Kahfi ayat 105. Maka kami tidak akan menegakkan bagi mereka timbangan pada hari kiamat. Jadi dalil ini menunjukkan bahawa kita memang kena timbang. Sampai lelaki yang badan gemuk pun akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hadis dalil yang lain. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia ni betih dia kecil. Ada satu ketika Abdullah bin Mas'ud ni dia mengambil ranting pokok untuk nak bersiwak. Tiba-tiba masa dia sibuk nak panjat pokok, nak kerabat pokok itu, tiba-tiba angin bertiup yang agak kencang jugalah, yang menyebabkan pakaiannya tersingkap. Hingga ternampaklah kedua tapak kaki dan juga betihnya yang begitu keding dan kecil itu tadi. Para sahabat yang melihat betih dan juga tapak kaki Ibn Mas'ud, lalu mereka ketawa. Kah ketawa. Nabi tanya, apa ketawa beria sangat ni? Sahabat jawab, kecil betih Ibn Mas'ud yang Allah halus. No, besar betul menera ya. Gitulah agama ni nisbah kita lah kan. Besar betul menera je kaki dia. Agaknya kecil sangat ya Rasul. Nabi pun bersabda, apa kata Nabi? Wallazi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizani min Uhudin. Maksudnya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kedua-dua betisnya itu di mizan nanti lebih berat daripada gunung Uhud. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Main-main. Betih kecil tak apa. Janji bila timbang berat pada gunung Uhud, kata Nabi. Jadi ini menunjukkan dalil kita nanti pun ditimbang. Bukannya amalan saja. Dengan kita-kita sekali ditimbang. Naik sekali atas skil mesin itu. Berapa kilogram tengok. Kemudian apa lagi yang akan ditimbang? Kemudian kita punya
amalan, kita punya catatan, itu nanti saya akan terangkan. Dan yang ketiga, kita sendiri. Baik, saudara, amalan yang akan memenuhi dan memberatkan timbangan ni apa? Dalam kitab kita dah dinyatakan ada 4 tadi lebih kurang. Cuma saya akan tambah dan detailkan sedikit. Cuma secara umumnya, apa saja amalan yang baik, tak kira amalan hati ke, amalan anggota ke, ucapan kita ke, semuanya adalah amalan baik dan boleh memberatkan timbangan. Sementara lagi, Allah Ta'ala ni dia ada satu pesen, dia boleh beri rahmat dan boleh beri keutamaan, melipat gandakan nilai pahala seseorang itu ikut dia. Koksir-koksir dia je. Contoh, kita sedekah 10%. Logiknya, pahalanya dikira RM1. Tapi Tuhan punya suka lah. Orang sedekah 10%, aku bagi markah, dia sedekah 1000. Itu Tuhan punya suka. Dalilnya, dalam suratun Nisa ayat ke-40. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha la yazlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walau sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan walau sebesar zarah, nescaya Allah akan lipat gandakannya dan akan memberinya pahala yang sangat besar. An-Nisa ayat 40. Ada satu hadis Nabi SAW riwayatkan daripada Allah di hadis qudsi. Innallaha katabal hasanati was-sayyiati thumma bayyana dzalik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Apa artinya? Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Siapa yang niatkan nak buat baik tapi dia tidak buat, Allah catatkan satu kebaikan penuh baginya. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu indahu asyra hasanatin ila 700 dhi'fin ila adhafin katsiratin. Jika dia niat nak buat baik dan dia terus buat, Allah catatkan baginya 10 markah sehingga 700 kali ganda, dan kadang-kadang markahnya berlipat lagi dan lagi. Ikut suka Tuhan lah nak bagi berapa. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidatan. Barang siapa niat nak buat jahat tapi dia tidak buat, Allah catat satu kebaikan penuh baginya di sisi Allah. Jika dia niat nak buat lalu dia buat, Allah catat baginya satu pahala buruk sahaja. Hadis muttafaqun alaih daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ini rahmat Allah. Allah terus terang dalam hadis qudsi ini diterangkan, satu orang dia niat nak puasa sunat hari esok, contoh. Tiba-tiba dia bangun pagi besok, terus saja dia minum, makan, dia cancel lah puasa. Tak apa, Allah kasih pahala juga pada dia. Tetap bagi pahala. Katalah malam ni dia niat, esok aku mau puasa. Maka hari esok dia pun puasa. Wah, Allah gembira ini orang menempati janji. Dia kasih pahala antara 10 sampai 700 kali ganda. Dan boleh lipat sampai berlipat-lipat kali lagi. Tapi kalau orang tu niat nak buat jahat, nak mengintai orang mandi misalnya, tiba-tiba dia cancelkan, dia tak jadi buat. Niat ada dah siap dah bawa teropong, seprong macam-macam. Tapi dia cancelkan niatnya nak pergi Skodeng ini tadi, Allah beri markah 10 pula. Sebab ini orang bagus. Dia cancel pergi buat maksiat. Tapi kalau dia niat nak pergi mengintai orang, dia pergi juga intai orang mandi, dia hanya dapat satu dosa saja. Subhanallah. Ini baiknya Allah Ta'ala. Jadi, atas premis ini kita kena ingat, apa saja amalan yang kita buat, asalkan amalan itu baik, semuanya dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ada yang khusus Nabi sebutkan, benda-benda yang boleh menjadikan beratkan timbangan kita ini. Yang pertama, seperti yang Tuan Kitab sebut, iaitu ucapan 2 kalimat syahadah yang benar dan ikhlas dari hati. Berdasarkan hadis bitaqah, hadis bitaqah ni hadis yang sangat terkenal ya. Innallaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamati
fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan kullu sijillin mathlu maddal basari thumma yaqulu atunkir min hadha syai' azalamaka katabati hafizuna fayaqulu la ya rab. Apa maksudnya? Sesungguhnya Allah akan menyelamatkan seorang lelaki dari umatku di hadapan para makhluk pada hari kiamat. Maka dihamparkanlah di depannya 99 golongan golongan dosa. Setiap golongan itu panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah berfirman kepada dia, adakah kamu nak bantah apa-apa yang tertulis ni daripada dosa-dosa kamu ini? Orang ni jawab, tak ada ya Tuhan. Saya setuju sajalah. Semua dosa ni takkan saya kata dia silap pula. Kira ya sajalah. Kira bersetuju. 99 roll ni dia punya dosanya. Satu roll tu bukan sejauh mata manam. Banyak betul dosa orang ni. Fayaqulu afalaka uzratan fayaqulu la ya rab. Fayaqulu bala innalaka indana hasanatan fa anna la zulma alaikal yaum. Kemudian Allah pun bertanya, adakah kamu ni ada apa-apa kebaikan? Sikit pun tak ada. 99 gulung kamu punya dosa ni. Apa macam? Tak ada kebaikan sikit ke? Orang ni luruh. Ya Allah, memang tak ada. Saya ni memang samsim betul. Maka Tuhan berfirman, ginilah. Awak ada satu kebaikan di sisi kami. Jadi hari ni tak ada kesalahan kamu. Orang tu pun heran. Fatakhruju bitaqah fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Fayaqulu ahdir waznaka. Fayaqulu ya Rabbi ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijillat. Faqala innaka la tuzlam. Maka dikeluarkanlah satu kad atau bitaqah yang tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka Tuhan berfirman, saksikanlah timbanganmu. Maka dia berkata, ya Tuhan, apa benda ini? Gulungan-gulungan ini saya tak faham. Maka Tuhan berkata, engkau tidak akan dizalimi sebab kamu pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka para pecinta ilmu sekalian, peganglah kepada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekadar itu, kita akan bertemu pada lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.